Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur lillah. Pagi ini kita dapat bersama-sama pada kuliah bagi memahami ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini hari ke-17 Ramadan. Masyarakat Malaysia bercuti hari ini sempena menyambut nuzul Quran, penurunan Al-Quran. Jadi insya-Allah pagi ini saya akan bercerita sedikit tentang nuzul berdasarkan kepada pandangan-pandangan sahabat ya tentang nuzul. Jadi nuzul Al-Quran yang kita sambut hari ini ialah pada 17 Ramadan. Sesuai dengan apa yang disebut bahawa ayat pertama daripada Al-Quran turun pada malam Jumaat 17 Ramadan ketika Nabi berusia 41 tahun. Ataupun pada tahun ke-13 sebelum hijrah. Ya. Bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi. Itu yang kita dapat daripada kitab-kitab ya, yang muktabar. Jadi penetapan kenapa kita tetap 17 Ramadan itulah asasnya berasaskan kepada tarikh turunnya ayat pertama daripada surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Bagaimanapun tuan-tuan dan puan, dalam isu penurunan Al-Quran ini ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan 3 tahap penurunan. Tapi pendapat ini kurang masyhur. Jadi yang masyhur ialah dua level ataupun 2 tahap turunnya Al-Quran, nuzul Quran itu. Yang ini jumhur ulama ramai yang bersetuju bahawa ada 2 yang didasar kepada riwayat daripada Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Jadi menurut Ibn Abbas, 2 itu ialah penurunan yang pertama, dia ada 2 tahap. Penurunan yang pertama dan penurunan yang kedua. Jadi isu. Walau bagaimanapun ada lagi ulama-ulama kemudian yang khilaflah di dalam isu penurunan ini. Apapun yang paling penting, kita faham nanti melalui ayat-ayat dalil yang ada ni, kita akan melihat apakah yang paling penting kita nak faham tu. Quran turun tu bila, di mana kan? Yang itu yang paling penting kita nak faham. Jadi bab penurunan ni majoriti ulama bersetuju dengan pandangan Ibn Abbas bahawa 2 kali penurunan. Saya akan tuliskan di papan.
Okey, jadi mari kita melihat bahawa pandangan yang berasas pada riwayat Ibn Abbas mengatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan tahap pertama dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Jadi yang ini didasarkan kepada 3 dalil ayat, nanti saya akan sebut. Kemudian daripada langit dunia ini diturunkan ke bumi. Itulah diturun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut 17 Ramadan pada usia Nabi masuki 41 tahun. Keputeraannya usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ini dipanggil penurunan yang kedua. Jadi ini pandangan ya. Pandangan yang kuatlah kita bawa ni. Okey. Jadi daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, yang ini disebut di dalam beberapa ayat, nanti saya akan baca. Ya. Salah satunya ialah surah Baqarah ayat 185. Kemudian surah Ad-Dukhan 44 ayat 3. Dan satu lagi surah 97 ayat 1 hingga 5. Sementara dalam bagi dalil yang pertama, sekejap ya. Dua. Yang ini ada dana 42. Okey. Mari kita lihat tuan-tuan dan puan, ayat-ayat yang dijadikan dalil yang disebut di dalam Al-Quran tentang penurunan ini. Jadi sebagian sahabat menetapkan bahawa ada 3 dalil yang dikatakan penurunan awal. Jadi ingat, penurunan awal dari Lauh Mahfuz ke langit dunia diturun sekaligus. Maksudnya begitu, sekaligus Al-Quran itu diturunkan. Jadi dulu saya pernah menyebut tuan-tuan supaya faham Lauh Mahfuz ni apa. Jadi Lauh Mahfuz ni tempat di mana kitab Al-Quran dalam bentuk kitab tu disimpan di situ. Dalam bahasanya pengertian lauh ini ialah papan tulis atau tempat di mana tersimpannya tulisan-tulisan. Itu dipanggil lauh. Mahfuz mana sifatnya yang terpelihara. Lauhul Mahfuz dalam satu lafaz idhafah tu maknanya tempat simpanan yang dijaga rapi. Itulah makna Lauh Mahfuz ya. Yang itu ada dalil-dalilnya dalam ayat-ayat. Terutama di dalam surah Al-Waqi'ah 56, tuan-tuan boleh jumpa di sana ya. Jadi daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ini, dalil yang disebut tadi kita lihat dulu. Pertama, surah Baqarah. Jadi tuan-tuan dan puan, mari membuka terjemahan atau aplikasi Al-Quran di dalam handphone. Kita cari surah Baqarah ayat 185. Ini ayat yang popular kita baca selalu. Berkaitan dengan bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Pada bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau terjemahan perkataannya mana? Bulan Ramadan itu ialah diturunkan padanya Al-Quran. Itu kalau terjemah perkata. Tapi maksudnya kita faham tadi bahawa bulan Ramadan inilah bulan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Itu dalil yang sangat kuat. Jadi kalau melihat dari 2 ayat ni, makna kalau merujuk pada penurunan yang pertama, juga diturun dari langit kedua dalam bulan Ramadan. Tetapi tidak disebut sebagai nuzul kedua itu ada tarikhnya, maknanya 17 Ramadan. Jadi sebab itulah berbagai khilaf berlaku, tapi yang penting kita nak faham jelas bahawa Quran diturun pada bulan Ramadan.
Kemudian disambunglah dengan ayat berikutnya. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu menjelaskan tujuan Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk. Yang kedua menjelaskan tentang petunjuk tadi. Di samping itu menjadi pembeza furqan. Membeza yang benar dengan yang salah. Yang baik dengan yang jahat. Iman dengan kufur dan sebagainya. Itu dalilnya. Saya tak baca ayat kerana ayat ni panjang. Selepas ini ayat ni disambung dengan perintah puasa bulan Ramadan. Jadi sekadar itu dalil menunjukkan bahawa Al-Quran ni diturunkan dalam bulan Ramadan. Okey, kita pergi pada dalil kedua. Surah 44, surah Ad-Dukhan. Kita cari surah. Surah 44, surah Ad-Dukhan, ayat 2. Jadi ayat 2 ni saya baca daripada ayat 1. Ayat 3, maaf saya. Saya baca daripada awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Hamim. Hanya Allah yang tahu takwilnya. Wal kitabil mubin. Demi Alkitab yang menerangkan kebenaran, yang menjelaskan kebenaran. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya fi lailatin mubarakah, pada suatu malam yang penuh dengan keberkatan. Inna kunna munzirin. Sungguh kami sentiasa memberi peringatan melalui Al-Quran itu. Itu satu dalil yang kedua. Kemudian dalam ayat dalam surah Ad-Dukhan ini Allah menyebutkan bahawa dia menurunkan Quran pada malam keberkatan. Dia sebut malam yang berkat itu. Jadi nak menjelaskan itu kita kena pergi kepada surah 97. Surah Al-Qadar. Jadi kita pergi melihat pula surah 97, surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Dekat tu dulu kita baca. Allah sebut sesungguhnya kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran itu, pada malam Qadar. Kemudian Allah tanya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Apakah jalannya? Ataupun apakah kamu tahu ke apa malam Qadar itu? Jadi itu kan dalam bentuk pertanyaan. Tapi pertanyaan itu bukan menggambarkan yang kita ni lebih tahu. Tidak. Tetapi tujuan supaya kita fokus kepada apa yang Allah sebut. Allah tanya, tahu ke kamu? Ataupun kamu nak tahu tak apa malam Qadar? Maksud dia begitu. Supaya kita fokus. Sebab benda yang nak difokus ni mestilah benda penting. Jadi Allah nak cerita tentang malam itu. Malam Qadar itu seperti yang disebut dalam ayat surah Ad-Dukhan yang kita baca sebelumnya, malam yang berkat. Lailatul Mubarak. Malam yang diberkati itu, itulah malam Lailatul Qadar. Tapi dalam ayat 97, surah 97 ni, Allah nak jelaskan kita apa malam Qadar itu. Jadi Allah kata, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah satu malam yang kebaikannya melebihi 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Lebih baik. Faham tak? Jadi kita tak tahulah berapa banyaklah kebaikan yang melebih 1000 tu, sebab diberi itu menggambarkan betapa besarnya. 1000 bulan banyak. Macam kita lah RM1000. Banyak kan? Jadi itu yang disebut 1000. Tapi di sini disebut khairun. Lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya wallahu alam lah. Banyaklah kebaikannya, maknanya begitu. Jadi kebaikan itu diberikan apa? Kerana malam itu, malam Qadar ini, itulah malam yang Allah berkati dia kerana
turunnya Al-Quran. Jadi kemuliaan malam qadar tu disebab turunnya Al-Quran. Maka Allah nak tunjukkan agungnya Al-Quran itu, maka malam di mana waktu diturunkan Al-Quran itu, Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak padanya. Kemudian Allah sambung lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kemudian Allah turunkan para malaikat. Tak tahu berapa banyak para malaikat ni. Dan Jibril alaihi salam. Itu yang disebut ruh. Di sini pun ruh ni banyak orang salah tafsirnya. Banyaklah timbul cerita-cerita khurafat. Ruh balik bulan Ramadan lah. Ruh turun ke bumi lah. Padahal ayat ini jelas menunjukkan ruh itu merujuk kepada Jibril alaihi salam. Jadi kalau ada kekeliruan dengan dengarnya kuliah kita ni, tolong perbetulkan. Sebab biasanya setiap bulan Ramadan akan tersebarlah, viral lah tulisan-tulisan yang mengatakan ruh balik ke rumah dan sebagainya. Dikaitlah dengan malam 7 likur. Ini kepercayaan-kepercayaan yang tidak didasarkan kepada nas dalil. Jadi tolaklah, kita jangan ambillah cerita-cerita begitu. Dan kalau ada pun tuan-tuan dengar ada, sekarang ni ada saya perasan tahun ni pun dah ada tersebar. Tolonglah delete, buanglah. Ambil fakta yang benar ni. Yang ini kita perlu sebarkan. Jadi cerita ruh balik tu, ruh tak balik dah. Ruh dah balik kepada Allah. Jangan kita terperangkap dengan kepercayaan-kepercayaan yang berbaur dengan ajaran-ajaran Hindu dan sebagainya. Peristiwa sebab Hindu percaya roh-roh ni boleh masuk tubuh baru dan sebagainya, reinkarnasi. Itu tak sangat bertentangan dengan apa yang Al-Quran ceritakan. Okey, jadi faham baik-baik tu. Roh itu adalah Jibril alaihi salam. Maknanya berkatnya malam itu, cuba bayangkan tuan-tuan perempuan. Jibril ni malaikat yang paling mulia, dia hanya tugasnya bawa turun wahyu ke bumi. Tetapi kerana berkatnya Lailatul Qadar ini, setiap tahun mana Jibril akan turun ke bumi. Mengaturkan segala urusan, disebut situ. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun mengaturkan segala urusan dengan izin dan perintah Allah. Maknanya setahun sekali di malam qadar itu Jibril akan turun ke bumi. Itulah hebat barakahnya malam qadar itu. Kemudian diakhiri surah qadar ini dengan salamun ya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah salam hinggalah terbitnya fajar. Itulah cerita malam qadar ni. Jangan dikait-kait dengan berbagai-bagai versi yang tidak jelas. Seolah-olah malam qadar ni berlaku macam-macam peristiwa pelik ajaib. Itu cerita. Cerita mulut. Jadi sekarang ni kita lihat versi Al-Quran. Fahamkan betul-betul ayat ini, baru kita dapat melihat kebenaran. Jadi tolonglah tuan-tuan, tinggalkanlah segala yang kita dengar-dengar yang rasa-rasa bertentangan dengan apa yang Al-Quran cerita. Lailatul Qadar ini satu malam yang ada di dalam bulan Ramadan. Cuma ceritanya, kita tidak tahu bila malam tu. Adalah hint ataupun petua-petua yang disampaikan oleh Nabi SAW. Katanya berada di malam ganjil, 10 terakhir. Itu hanya hint saja. Tetapi apa yang penting, yang confirm, dalam bulan Ramadan ni ada satu malam. Yang itu dalil yang tepat. Jadi kita tak payah cari. Sebab orang kadang menyebut, mari kita cari Lailatul Qadar. Sebenarnya perlu kita cari tuan-tuan perempuan. Sebab Lailatul Qadar akan datang. Habis Ramadan ni mana dah adalah salah satu daripada malam tu Lailatul Qadar. Maknanya kalau kita ni dari awal Ramadan terus istiqamah melaksanakan amal-amal yang digalakkan sepanjang Ramadan, yang diwajibkan, yang disunatkan, kita amalkan, insya-Allah kita dapat Lailatul Qadar. Tak ada isu. Sebab kita akan tempuh satu daripada malamnya. Tapi kena ingat malam. Maknanya waktu malam itulah kita qiyam, mendirikan salat sunat tarawih, witir, kemudian solat tahajud, baca Al-Quran, berdoa, berzikir. Jadi di saat itu kita penuhi malam-malam Ramadan dengan segala amal baik
istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat. Masya Allah. Insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Tidak perlu isu mencari. Itu tuan-tuan kena betulkan dipanggil persepsi, tanggapan kita. Selama ni kan orang biasa menyebut cari Lailatul Qadar. Cari ini suatu yang makna kita ada sikap pilih memilih. Nampak tak? Ini yang kurang bagus. Jadi bila kita cari itu seolah-olah kita nak cari mana dari 30 malam Ramadan satu malam. Jadi malam tu je kita nak fokus. Malam yang lain bagaimana? Nampak? Itulah pendekatan yang kurang tepat. Ya, nanti orang marah saya pula. Jadi saya kata pandangan saya lah kurang tepat. Sebab kita penuhkan seluruh malam-malam Ramadan dengan amal-amal yang baik. InsyaAllah tak perlu cari, kita akan dapat, confirm dapat Lailatul Qadar. Sebab dia berada di salah satu malam daripada Ramadan itu. Itulah tuan-tuan perempuan. Jangan kita ni jadi selfish. Pentingkan diri. Nakkan kebaikan 1000 bulan. Tetapi kita pilih-pilih pula. Oh, nak teka bulan. Oh, malam ni agaknya. Malam 23, 25, 27. Jadi akhirnya kan menyulitkan diri kita. Tapi kalau kita faham baik-baik, istiqamah terus. Daripada awal Ramadan sampailah akhir Ramadan. Manfaatkan seluruh malam-malam Ramadan dengan amalnya. InsyaAllah kita dapat. Yang Allah nak bagi itu nilai ibadah kita tu. Menjadi lebih baik. Okey. Yang paling penting kita nak faham kenapa Allah bagikan Lailatul Qadar. Sehingga dijadikan satu surah khas. Nak ceritakan tentang malam Qadar. Kemudian malam Qadar ni pun nak kena balik pula kepada pengertian kita. Selama ni pun kita tak faham Qadar itu apa. Padahal Qadar itu adalah Al-Quran sendiri. Itu sebab disebut Qadar. Itu kena balik kepada satu hadis di mana Nabi SAW pernah bersabda menceritakan bagaimana ketika Qalam. Qalam ni kena rujuklah surah Al-Qalam. Jadi Qalam ini satu makhluk yang Allah perintah kepada dia untuk menulis Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi kalam dan apa yang dituliskan. Itulah Al-Quran itu kaitan dengan kalam. Jadi menurut hadis ini, kalam adalah antara makhluk yang terawal. Allah ciptakan dia, Allah panggil kalam, tulislah. Jadi kalam bertanya kepada Allah, Ya Rab, apa yang aku nak tuliskan? Maka Allah kata, tulislah takdirku hinggalah ke hari kiamat. Itulah makna kita kena faham qadar tadi adalah takdir Allah. Sebab seluruh isi Al-Quran itu adalah takdir. Kalau kita faham makna takdir itu apa? Takdir adalah segala ketetapan yang Allah dah tetapkan. Jadi kalau kita fahamnya itu senang. Bila sebut malam qadar, kita tahu dah. Makna malam Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran. Jadi dengan faham itu, insya-Allah saya mengharapkan tidaklah kita terperangkap dengan macam-macam versi yang dok kaitkan Lailatul Qadar ni dengan benda-benda yang ajaib, benda pelik-pelik. So tolonglah tuan-tuan puan-puan, balik kepada fakta, kepada yang qat'i ni. Quran cerita ni, faham baik-baik. Tak cukup dalam Quran kita cari hadis-hadis yang menyokong ni. Jadi kalau kita faham takdir itu Al-Quran. Sebab Al-Quran itulah tulisan-tulisan takdir Allah yang dicatat oleh qalam. Jadi dengan penjelasan itu saya berharaplah yang paling penting ni dalam saat kita nak menyambut nuzul Quran ini, jangan ada benda-benda yang khurafat, yang menjejaskan akidah kita. Percaya pada benda-benda karut. Nanti menjelang Lailatul Qadar pula timbul isu-isu roh balik lah, nak siap apa-apa lah untuk roh. Kepercayaan lama, pasang panjut menerangkan jalan, konon-konon roh tak nampak nak balik rumah. Ini cerita yang tidak ada asas tuan-tuan puan-puan. Tolong kembali, sebab tu kita kena kembali pada Al-Quran. Barulah kita dapat fakta. Barulah kita temui kebenaran. Kalau tidak kita
sesat dengan cerita-cerita yang tidak ada asas, yang mungkin niat tidak lain nak merosakkan akidah kita kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi sekadar itu tuan-tuan perempuan, saya nak menceritakan tentang Al-Quran ini, dan insya-Allah kita ni belum lagi ya. Itu baru tahap saya cerita tadi di level pertama, penurunan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Dan ada berbagai pendapat lah, sama ada malam yang sama diturunkan pula ke bumi ke, itu Allahu a'lam. Yang kita kena faham bahawa proses kedua ini dari langit dunia ataupun disebut Baitul Azzah, yang saya tulis jawi di sana tu, langit dunia ni disebut sebagai Baitul Azzah. Dari langit dunia diturunkan ke bumi berperingkat-peringkat. Itu kena faham. Yang ni ada peringkat. Dia tidak turun sekaligus. Selama 23 tahun. Itu jumhur ulama menyebut 23 tahun. Diturunkan sedikit-sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi tuan-tuan perempuan, mari kita lihat penurunan daripada langit dunia Baitul Izzah ke bumi. Itulah yang kita sebut peristiwa itu berlaku pada 17 Ramadan ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 41 tahun, atau juga disebut 13 tahun sebelum hijrah. Jadi peristiwa penurunan pertama ayat surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5. Jadi kita lihat di sini, kita baca balik surah Al-Alaq, kita bertemulah di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sampailah hingga ke ayat kelima. Jadi itu ayat yang pertama turun. Jadi kita hari ini merayakan 17 itu, itulah kita lebih merujuk kepada peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Jadi apapun yang penting untuk kita fahamlah, sebab merayakan nuzul ini yang kita sekarang lakukan tidak ada tujuan lain melainkan untuk mengembalikan fokus kita kepada Al-Quran. Dan kita kena terima Al-Quran itu sebagai suatu yang sangat penting, suatu yang sangat agung dalam hidup kita. Itulah sebaik-baiknya. Karena tak adalah sumber ilmu yang lebih muktamad, tidak adalah sumber ilmu yang lebih qat'i selain dari Al-Quran. Sedangkan ulama fiqh semua bersetuju dalam bab usul fiqh bahawa sumber kepada segala hukum
Pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga barulah ijma' ulama. Jelas bahawa Quran tu duduk di atas. Cuma terserah pada kita lah. Nak memuliakan Quran, nak ambil Al-Quran sebagai apa, itu terserah kepada kita. Dan sebaik-baiknya, kita berbaliklah kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah suatu yang agung. Dan sesuatu yang kalau kita melihat dalam konteks hubungan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hubungan itulah yang Allah sebut sebagai tali Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Semua sekali kamu tu pegang teguh dengan tali Allah. Dan tali Allah itu Al-Quran. Maknanya apa, tuan-tuan puan-puan? Mana itulah pengikat antara kita dengan, penyambung kita dengan Allah. Allah menurun Quran untuk menyampaikan pesan-pesan ini, pesan itu. Jadi bila kita nak memahami, nak tahu apa yang Allah nak kita buat, apa yang Allah nak kita tinggalkan, pada Quran. Kalau dah faham level tu, insya-Allah tuan-tuan puan-puan, kita dah berjaya meletakkan Quran pada tempat yang sewajarnya sebagaimana yang Allah kehendaki. Ini hari ini kita ambil Quran sebagai kitab suci yang kita sucikan. Suci dalam makna kita letak tempat-tempat yang tinggi. Ini yang terjadi dalam masyarakat kita. Kita letak tempat yang susah nak dicapai. Kerana apa? Kita nak muliakan. Takut terlangkah, takut terpegang dan sebagainya. Ini persepsi yang berlaku dalam masyarakat kita. Tetapi menyucikan Al-Quran dengan cara itu tak betul. Sedang Quran itu sepatutnya menjadi kitab rujukan yang hari-hari kita pegang, hari-hari kita buka, kita baca, faham, kemudian beramal dengannya. Itulah yang sebaik-baiknya. Sebab itu sahabat Nabi dulu, ini cerita sahabat Nabi. Kita banding dengan situasi kita hari ini. Sahabat Nabi dulu, ada yang menghafal surah Al-Baqarah, mengambil masa 8 tahun. Hari ini kita menghafal Quran, satu Quran, ada yang 3 tahun. Masya Allah. Mana sahabat Nabi dulu, hebatnya mereka ni, mereka menghafal Quran, mengambil masa yang lama. Kenapa? Apakah mereka ni tidak cerdas? Tidak, tuan-tuan dan puan. Tetapi mereka memahami cara mengambil Al-Quran itu ialah dapat Nabi ajar 10 ayat, baca bagi faham, mahir betul-betul 10 ayat ini, kemudian amal dulu 10 ayat ni. Kemudian baru baca yang lain. Tapi kita lihat situasi kita hari ini, kita lebih mementingkan hafazan. Hafazan bagus, tuan-tuan dan puan. Tetapi biarlah hafazan kita berserta dengan fahaman. Faham apa yang kita hafaz. Itulah yang terbaik. Dan hari ini kita lebih mementing nak menghabiskan, nak mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Kita berebut-rebut membaca. Membaca tu membaca secara qiraah. Qiraah ni memanglah baca yang disebut dalam Quran. Tetapi bacaan qiraah yang sebenarnya ialah mesti dengan dia faham apa dia baca. Kemudian meningkat pada tilawah. Memahami dengan lebih lagi. Lebih baik lagi. Jadi kita nilailah apa yang kita buat sekarang ni, tuan-tuan dan puan, adakah ia sesuai dengan tasawur atau sudut pandang Al-Quran. Andainya masih belum, ini waktunya kita perbaikilah. Tuan-tuan dan puan, kita perbaikilah Al-Quran untuk diri kita. Jangan takut-takut kita ni berangan-angan, bersangka-sangka bahawa kita dah buat yang terbaik untuk Al-Quran. Sedangkan besok bila sampai ke akhirat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak benda yang kita terkejut di alam, di fasa keempat kehidupan kita. Terkejut kerana apa? Kerana kita tak tahu kenapa benda ni berlaku begini. Kenapa begini? Kenapa begini? Puncanya kerana kita tak faham sebenarnya Allah dah cerita dah apa yang akan berlaku di fasa keempat nanti.
Dalam Quran Allah cerita bagaimana kita dibangkit dari alam kubur. Ada yang Allah bangkit dalam keadaan mulia. Ada yang nanti dikumpul dalam keadaan buta. Jadi ketika kita di sana kita lihat ada orang yang buta. Ramai yang buta. Kita pun pelik. Kenapa jadi begini? Pada kita yang pernah membaca Quran dan faham isi kandungan Al-Quran. Tidak ada yang pelik. Sebab Allah dah cerita dah semasa kita di dunia. Ini yang saya nak ingatkan. Bahayanya kita baca Quran tak faham isi kandungan Quran di sini tuan-tuan dan puan. Di dunia tak nampak lagi. Kita masih mengharap Allah akan bagi aku 10 kebaikan daripada setiap huruf yang aku baca. Itu hak Allah nak bagi pada kita tuan-tuan dan puan. Tetapi hak kita yang perlu kita laksanakan di dunia ini ialah memahami apa kehendak Quran. Barulah kita tahu Allah nak ceritakan banyak benda yang akan kita tempuh. Dalam perjalanan jauh kita besok, kita akan tempuh banyak tuan-tuan dan puan. Yang ini semua Quran cerita, perjalanan jauh tu. Bermula daripada kematian alam kubur, sehingga kita dibangkitkan kembali dari alam kubur, dihisab di padang mahsyar. Semuanya Allah dah cerita dalam Quran. Tapi kalau kita tak faham, tak tahu apanya, itu yang di sana nanti kita terkejut. Kita takut. Allahu Akbar. Di sana nanti tak ada lagi waktu untuk saya mengingatkan tuan-tuan dan puan. Sebab tu di dunia ni, orang suka atau orang tidak suka, kita wajib menceritakan hakikat ini. Tujuan tidak lain supaya tuan-tuan dan puan sedar. Dan dengan kesedaran itu, kita boleh bertindak baiki diri kita terhadap Al-Quran. Hari ini orang membuat aktiviti tahsinul Quran, fokus kepada nak memperbaiki bacaan. Sebutan, nak betul. Ini fokus kita hari ini. Jangan kata salah, tidak. Saya tak katakan tidak salah, salah tuan-tuan dan puan. Tetapi keutamaan, prioriti kita sebenarnya kita terutama bagi kita yang dah masuk usia bersara ni, usia dah senja ni, kita tidak ada banyak waktu. Sebab tu tuan-tuan dan puan kena pergi kepada tilawah, baca biar faham isi Al-Quran. Kenapa? Nak ambil pengajaran, nak amalkan. Kita ni hayat dah tak panjang. Tapi dalam hayat yang pendek inilah kita nak manfaat supaya kita menghayati Al-Quran. Itu tujuan tuan-tuan dan puan. Kenapa kita duk highlightkan isu faham Quran, faham Quran, faham Quran. Kerana kita nak menghayati, nak beramal dengan Al-Quran itu. Kerana itulah matlamat Al-Quran. Tapi kalau kita masih lagi duduk di dalam zon baca tapi tak faham, saya rasa rugi tuan-tuan dan puan. Rugi. Itu ada dalilnya. Bukalah surah Al-Baqarah ayat 121. Bukan saya kata, saya hanya menjelaskan makna daripada Al-Quran. Rugi orang yang tak bertilawah dengan sebenar-benar tilawah. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini, pagi ini saya lebih fokus kepada isu-isu berkaitan Al-Quran ini mengambil sempena nuzul Al-Quran. Ya, jadi itulah pesan saya, kita masih belum terlewat. Ketika Allah bagi kita kesempatan bangun pagi, dapat melihat dunia, dapat bernafas dengan segar, masih sihat, maknanya Allah sayang kepada kita. Allah bagi kita peluang lagi untuk perbaiki. Dan tak ada benda yang lebih besar yang kita kena perbaiki ialah memperbaiki Al-Quran kita. Jangan hanya kalau dulu kita masih duk melihat Al-Quran tu melihat luaran ni. Bacaan-bacaan sebutan ni. Hari ini kita kena melihat konten Quran sebagai hudan tu. Itu yang kena fokus. Sebab tadi dalam ayat 185 Baqarah pun saya dah sebut. Quran tu diturun bulan Ramadan ni untuk tujuannya hudan linnas. Kemudian diulang lagi wabayyinatin minal huda. Bagaimana kalau kita nak dapat petunjuk kalau kita tak faham tuan-tuan dan puan? Itu isunya. Sebab tu saya insya-Allah tak akan jemu bercakap tentang isu ni kerana situasi masyarakat kita ni itulah keadaannya. Bersetuju atau tidak, suka atau tidak, itulah kebenaran. Dan kebenaran itu biasanya pahit. Tapi kita kena terima sebab ubat yang bagus itu ubat yang pahit.
Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan puan-puan, kuliah pagi ini insya-Allah besok kita sambung balik kepada kuliah tadabbur basmalah kita. Ya, hari ini saya mengambil kesempatan ini sama-samalah kita berdoa minta Allah bukakan hati kita kepada Al-Quran, supaya suka kepada Al-Quran, supaya Allah akan mudahkan pada kita untuk memahami ayat-ayat dia. Ingatlah Allah itu Maha Pemurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allah itu Maha Pemurah. Allamal Quran. Maka Allah ajar kita Al-Quran. Jadi ketika kita nak belajar Quran, ingat kepada Allah yang Rahman. Doa kepada dia, minta, ya Allah mudahkanlah bagi aku nak belajar Quran. InsyaAllah Allah akan tunjukkan jalan-jalan. Seperti janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang nak berjihad di jalan kami, nak belajar Quran ni berjihad tuan-tuan puan-puan. Allah janji, Allah kata kami akan mudahkan dia. Kami akan mudahkan dia ke jalan kami. Ingat dengan janji itu. InsyaAllah Allah akan bantu mudahkan segala urusan kita nak memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran tuan-tuan dah pandai dah. Tak perlulah lagi nak nak disebut. Semua orang dah boleh baca, tak ada isu. Tapi isu sekarang ni nak faham Quran tu. Itu banyak, kita perlu banyak masa. Malah saya sendiri menyadari banyak lagi kita perlu nak memahami seluruh isi Al-Quran itu. Ya, bermulalah dengan azam dan pendirian itu, insya-Allah Allah akan permudahkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.